Tajuknya pada malam ini barzah. InsyaAllah saya akan terangkan sedikit tentang format forum kita pada malam ini. Yang pertama, dia akan membicarakan tentang detik-detik sakaratul maut. Panelis yang kedua akan membicarakan tentang kehidupan ataupun suasana di alam barzah. Setelah selesai, kita akan buka soalan. Antum tanya, ustaz jawab. Sebab sini dia tulis ana tanya, enta jawab. Enta tanya, ana jawab. Jadi kita buat antum tanya, ustaz jawab. Jadi soalan akan melalui SMS ataupun WhatsApp, yang mana kita akan maklumkan kelak, insya-Allah. Jadi kita mulakan forum kita pada malam ini dengan tajuk barzah. Sebelum tu kita nak bagi sedikit lagu ataupun nasyid. Boleh Ustaz? Sebab apa malam ni Ustaz Aslin ada? Nampak ingat Ustaz Aslin seorang boleh nasyid. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Okey, cukup sangat tu Ustaz. Jadi kita nak serah pada Ustaz Abdullah Khairi tentang bab yang pertama, persoalan pertama Ustaz. Jadi detik-detik ataupun saat sakaratul maut, apa yang akan berlaku Ustaz? Pasal benda ni, kita ni yang ada malam ni semua dikatakan bakal-bakal jenazah, termasuk dengan saya. Jadi kita semua akan melalui saat ini. Kalau ikut dari segi pembacaan saya, dikatakan ada 7 rombongan iblis yang akan datang ketika saat sakaratul maut. Ataupun Ustaz boleh khabarkan juga Ustaz, kalau 100 hari tanda-tandanya macam mana, dia mai ke 40 hari macam mana. Sekurang-kurangnya kita ada ilmu yang kita boleh ambil pada malam ini tentang pengeringatan saat-saat kematian sakaratul maut. Dengan itu saya persilakan Al-Fadhil Al-Ustaz Abdullah Khairi untuk memulakan forum kita pada malam ini. Tafadhal ya Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi sahabat saya, pengacara majlis, yang dihormati ashabul fadilah Ustaz Aslin Bahrim, ahli panel kita, ahli jawatan kuasa masjid Sembilang, tuan-tuan muslim muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya mengajar kitab Sakaratul Maut yang ditulis oleh Dr. Ain Al-Qarni di Masjid Batu. Hampir sudah 5 tahun. Tu pun tak habis lagi tuan-tuan, baru suku. Dr. Ain Al-Qarni ni tuan-tuan, dia cerita tentang Sakaratul Maut ini, bila kita baca dan kita tengok, cukup menggerunkan. Bukan saja menggerunkan, dia menyentuh hati kita. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang hidup ni pasti mati. Pokok hidup mati, manusia hidup mati, batu hidup mati, dunia ini dikatakan hidup. Sebab tu dikatakan dunia ini sentiasa mengembang, dan dikatakan dunia ini, alam semesta bima sakti ini berbentuk seperti mana tiupan cerowong trompet. Sebab itu tuan-tuan, akhir zaman nanti ditiup trompet, sebenarnya bentuk alam semesta kita seperti mana trompet. Dan dunia ini hidup, dia akan hancur. Tuan-tuan, setiap yang hidup pasti mati. Ingat, pahala akan dibalas di akhirat. Bila kata pahala, bekal kita akan dibalas di akhirat. Barang siapa yang didauh daripada api neraka, dimasuk syurga, faqad faz, maka dialah orang yang paling beruntung. Sebab itu Ibnu Katsir dia huraikan ayat ini, dia kata orang yang beruntung itu 2. Pertama,
dia ada bekal dia di dunia ini untuk bawa ke akhirat. Yang kedua, dia boleh masuk syurga. Tuan-tuan bayang, apa yang kita tinggal bekal untuk kita masuk syurga Allah. Allahu Akbar. Ingat, dalam kitab Sakaratul Maut menguraikan, orang yang mati ini tuan-tuan, pasti dia lalu Sakaratul Maut ini. Kalla, ketahuilah, iza balagati taraqi, ketika nyawa ini sampai halqum, itu namanya ghargharah. Wa qila man, katakan kepada orang yang nak mati, Rab, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, siapa tak boleh tolong? Wal tafati saqa bisaq, maka berselisihlah ni kaki tangan orang-orang ni masa sakaratul maut. Sebab itu bila saudara Anas kata, Ustaz Anas kata, kan, kita ini akan menghadapi sakaratul maut, tuan-tuan, Dr. Aid ni dia hurai satu persatu. Ada tandanya. Di antaranya dikatakan malaikat maut ini akan ziarah kita satu hari 20 kali. Maksud dia 24 jam, setiap 20 minit sekali. Setiap 20 minit sekali. Ah, tu nampak. Nampak tak nampak? Nampak. Si terkejut. Jangan terkejut. Saya baca khutbah atas ni tuan-tuan, minta maaf lah, ada seorang pakcik orang Semilang ni, aku terkekah, terkencin. Sebab itulah kita terpaksa kutip derma untuk gantikan kapet pada malam ni. Oh, minta maaf kalau pakcik tu ada, minta maaf. Kan kita baca khutbah, dia duduk sana, kawan tak boleh tahan dah tuan-tuan, kencing. Habis-habis semayang basah. Nah, jadi kita nak ambil keputusan nak tukar kapet ni, yang biru ni kepada hijau, insya-Allah. Ditonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, malaikat ni ziarah kita setiap hari 24 jam 20 minit 20 kali setiap hari. Maksudnya 20 minit sekali. Sebab itu kadang-kadang kita duduk terasa, ish, ada orang lalu. Sebenarnya malaikat mau ziarah. Ni teman-teman tengok, alhamdulillah hari ini bersama dengan forum Sakaratul Maut mengingat mati. Tuan-tuan, malaikat catat belum sampai masanya, dia kata. Tiba-tiba sampai. Bila sampai, kata Dr. Aid, dia akan sampai pada waktu 100 hari. Bila 100 hari tuan-tuan, orang itu akan berubah perangainya. Tapi orang beriman dia tahu. Contohnya Khalifah Umar Abdul Aziz, dia tahu tuan-tuan saat dia nak mati. Dia duduk tuan-tuan, ketika 100 hari dikatakan dalam kitab Sakaratul Maut, dia bagi tahu isterinya, wahai isteriku, jika sekiranya aku meninggal, jangan kau simpan segala barangku, kau sedekah semua. Kemudian ketika dia nak mati, Umar Abdul Aziz, dia duduk di saat nak mati, dia halau semua yang ada di sebelahnya, pembantu, termasuk isterinya. Dia kata, kamu semua keluar, kerana ada orang sedang menziarahi aku. Orang heran. Isteri tanya, bang, tak ada siapa pun. Kamu tak nampak kecuali aku. Mereka keluar tuan-tuan, masuk-masuk, tengok-tengok Khalifah Umar Abdul Aziz sudah meninggal. Sebab ada tandanya untuk orang yang beriman. Sebab itu 100 hari ada tanda, ada perubahan sikap dan sebagainya. Dan dikatakan yang paling dekat 40 hari. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Sakaratul Maut, 40 hari perutnya akan berdenyut. Ustaz, Okey. Berdenyut. Bila berdenyut tu, maksud dia telah sampai akan ajalnya, 40 hari lagi akan meninggal. Itu diceritakan oleh Dr. Ain. Kemudian 7 hari. Bila 7 hari tuan-tuan, orang yang sakit tua dia akan tunjuk tanda. Orang yang tak sakit dia tak tunjuk. Tak sakit tak tunjuk, tetapi akan berdenyut pada dahinya. Ni berdahi ni. Tapi orang yang sakit tua dia akan tunjuk. Di antara tanda orang yang sakit tua nak mati, 7 hari telinganya akan jatuh. Cuba tuan-tuan pegang, jatuh tak? Kalau jatuh tu sampai masa dah tu. Ya, ni jatuh ni, telinga ni jatuh. Ni, kemudian apa? Dagunya akan renggang. Ni, nak renggang dah. Kemudian belakangnya, orang yang kurus dia akan tak boleh masukkan tangan. Orang yang gemuk memang tak ada harapan lah. Tuan-tuan, ni yang kurus ni tak boleh masuk, dia akan jadi sama belakang. Dan sendinya akan renggang. Tu 7 hari. Dan bila dekat dengan sakaratul maut tuan-tuan, tanda yang paling hebat, hidungnya akan jatuh. Ni hidung. Dan kakinya mula menyejuk.
Cuba tuan-tuan pegang kaki tuan-tuan, sejuk tak? Kalau sejuk, Jumaat depan. Saya mengajak sakaratul maut dekat Masjid Batu, anak muda angkat tangan, ustaz, tak sejuk ustaz, kami panas. Saya kata, panas lepas Isyak. Ada seorang, ustaz saya tak panas, suam. Saya kata, suam lepas maghrib jalan. Mereka buat lawak tuan-tuan. Tuan-tuan, tanda ini pasti berlaku. Bila? Tunggu saatnya. Sama ada suka tak suka, pasti berlaku. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, nak mau cerita yang tu, apa bekal kita? Bekal kita, cuba tuan-tuan tengok Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu, di saat dia mati, dia ni tuan-tuan, Nabi pernah sebut dalam hadis, kalaulah ada Nabi selepas aku, Umarlah penggantiku. Umar ketika dia nak mati tuan-tuan, dia sembahyang subuh. Ketika sembahyang subuh, dalam rakaat yang kedua, ketika rokok, dalam kitab kata datang Abu Lu'lu'ah tikam daripada belakang, sebab ketika rokok senang tikam tembus. Umar tak rasa tikaman tersebut, dia teruskan sembahyang. Cuba tuan-tuan tengok, Umar tak rasa. Kita sembahyang nyamuk ketik, garu sebelah kaki lagi sampai batas sembahyang, tu pun duk rasa aku ni jamin syurga Firdaus ni. Allah, beza kita tuan-tuan. Ni bila dah tembus, dalam kisah sahabat kata dia jatuh sebab darah keluar. Bila jatuh tuan-tuan, ada seorang sahabat dikatakan Salman Al-Farisi, setengah kata Saidina Ali, mereka pegang nak cabut. Lalu Saidina Umar tanya, kenapa dengan aku? Kata sahabat ini, ada orang tikam kamu ya Amir Mukminin. Saidina Umar disebut Amir Mukminin, Saidina Abu Bakar disebut Khalifatul Rasul, pengganti Nabi. Saidina Umar Amir Mukminin, pemimpin orang beriman. Kemudian dia kata apa? Kenapa dengan aku? Ada seorang majusi Abu Lu'lu'ah menikam kamu. Dia kata, inilah janji Nabi kepadaku. Sebab pernah Saidina Umar kena penyakit yang teruk, penyakit taun. Orang datang tuan-tuan bagi tahu, Umar ingat Allah. Dia kata apa? Janji Nabi aku akan mati dibunuh. Jangan kamu yakin dengan ini kematianku, dia kata. Dia yakin dengan Nabi. Akhirnya ketika nak tarik, dia kata, benarkan aku sembahyang, dia kata. Ketika sembahyang, kamu tariklah pedang tersebut. Ketika Umar sembahyang dalam duduk, mereka tarik pedang, tak rasa. Hebat sembahyang dia. Kita sembahyang Allahu Akbar, tu pun rasa bekal sembahyang ni jamin syurga Allah, untuk masuk syurga Allah. Faqat faz, untung kita. Mana untung kita? Ni ditarik, bila tarik darah ni keluar tuan-tuan. Dalam kisah sahabat kata, ketika itulah perutnya keluar, terburai perut. Bila terburai jatuh, bila jatuh tuan-tuan, Saidina Umar sebut, dikatakan kepada Salman ataupun kepada Saidina Ali, ya Ali, aku dahaga. Lalu cari air tak ada, cuma ada hanyalah air susu kambing. Dia ambil susu kambing tu diberi minum. Ketika Saidina Umar minum, susunya keluar melalui ususnya. Bila keluar tuan-tuan, Saidina Umar tuan-tuan mati dalam mihrab Nabi. Sebab itu Saidina Umar digelar Al-Faruq. Saidina Umar digelar pendahulu wahyu, sebab wahyu turun seperti mana pendapat Saidina Umar. Dan Saidina Umar juga dikatakan syahid mihrab, mati dalam mihrab Nabi. Bang, cuba tengok Saidina Umar yang dikata asyarul mubasyirin fil jannah, 10 orang yang jamin masuk syurga Allah. Umar Al-Khattab, bekal dia apa? Bang, dia menangis sampai nampak lorah air mata. Kita lorah air mata pun tak ada, tak pernah menangis. Tu pun dok rasa aku jamin syurga Allah, sedangkan dia jamin syurga Allah. Cuba tengok bekal dia. Lagi siapa? Cuba tuan-tuan tengok seorang lagi, anak muda nama Mus'ab bin Umair. Saya cerita dalam kuliah. Tengok bekal dia. Allah bagi ilmu. Wahai anak muda, alhamdulillah malam ni ramai kita cari ilmu. Program ilmu ni cukup seronok dekat Pulau Pinang. Mengajar ramai orang, seronok. Tambah-tambah Masjid Semilang ni. Saya harap sangatlah tuan-tuan, tahun depan kita nak buat pemilihan, kekalkan yang ada. Tahun ni nak buat juga. Lepas tu nak ganti hak baru. Hak baru juga. Hak baru. Ada. Alhamdulillah. Itu lagi lah Bazan tobat aku tak boleh baca khutbah dah. Tuan-tuan, kekalkan program ilmu penuh tiap-tiap malam. Ni disponsor pula. Tuan-tuan, malam-malam ada ceramah agama, punya meriah. Bila ada ceramah agama, program ilmu, Allah angkat bala umum bang.
Allah angkat bala umum. Tu pun ada orang komplain lagi. Saya dengar kabar ada orang komplain sekitar-sekitar ini kerana tuan-tuan datang parking tepi rumah mereka. Apa parking depan rumah kami? Tuan-tuan, parking atas bumbung mereka. Bumbung marah kan. Sedangkan parking itu tuan-tuan, dia benar, dia dapat pahala, tapi dia tak nampak pahala tu. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi tahu, Mus'ab bin Umair, anak muda, ketika mana tuan-tuan dia belum Islam, dia ni pakai baju tuan-tuan pagi lain petang lain. Dia ni cantik tuan-tuan, anak muda yang cantik macam Anas lah. Dan saya yang sebelah tu jangan pakai tuan-tuan. Aku forum pertama aku hentam dulu, lagi dia hantar aku. Sebelum apa-apa berlaku, biar kita hantam dulu tuan-tuan. Jadi cantik ni, segak ni tuan. Bila segak tuan-tuan, dia pakai minyak wangi harum semerbak. Bila dia lalu di pekan Mekah, anak gadis akan mengintai. Tengok Mus'ab, oh, punya amboi ham saya buat. Segaknya, cantiknya, wanginya. Kita kalau lalu dekat pekan Seberang Jaya, ada orang firit tak? Cuba tengok, anjing lari. Ni gajah mana? Gajah Tommy orang kata. Ni apa Mus'ab ni lalu ni, anak gadis mengintai, punya cantik, bajunya cantik, pagi lain petang lain. Ketika Tuhan buka pintu hidayah, tuan-tuan, mak dia tak boleh terima Mus'ab masuk Islam. Mak dia, ayah dia buat mesyuarat, tarik balik peruntukan. Ni berim yang diberi tarik balik tuan-tuan. Bonus pun tak dapat. Allahu Akbar. Tarik balik. Tapi dia dengan Islam, nak tarik berim, nak tarik bonus, tariklah. Aku tetap dengan jalan Nabi SAW. Ni yang kita nak tanam anak muda. Jangan bergantung dengan manusia, bergantung dengan Allah. InsyaAllah Allah tolong kita bang. Hampa nak takut apa? Dunia ni Allah punya. Ada orang kata, ustaz jangan cakap politik dalam masjid, sebab ini rumah Allah. Saya kata okey, tak mana saya boleh cakap? Di luar. Saya kata di luar tu bumi siapa? Bumi hang punya tak? Bumi Allah. Bumi Allah boleh tak? Betul. Betul tak? Ini rumah Allah, ini bumi Allah. Mana bukan milik Allah? Mana? Semua milik Allah tuan-tuan. Sebab tu bila Mus'ab ni ditarik balik, dia tetap dengan Islam. Bila Islam, bajunya tak ada, tapi Allah bagi dia bukan baju, Allah bagi ilmu. Wahai anak muda, cari ilmu. Mungkin 10 tahun akan datang, ini Ustaz Anas. Ini Ustaz Anas tuan-tuan, suara dia sedap, dia bekas penyanyi tuan-tuan. Ini mungkin Ustaz esok 10 tahun, betul tak? Saya dulu 10 tahun macam ni juga, duduk depan. Saya pegang buku jilid Islami 1 sampai 10. Mana Ustaz saya catat, nama apa, tajuk apa, di mana ceramah, saya ambil intipati. Kemudian yang benar disampaikan oleh siapa, Ustaz tu kena sign. Saya simpan 10 jilid. Akhirnya tuan-tuan, Allah angkat darjah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah angkat. Ni esok 10 tahun, tengok ni Ustaz. Tiada Ustaz tak mau mangkuk ayun dia duduk depan, tak mau. Kalau tak mau tak apa, ketua pembangkang lah. Tak mau juga Perdana Menteri. Mau Perdana Menteri tu los benda pun tak pakai. Betul tak hantar pakai los benda dia? Betul yang tengok betul. Tak apa tuan-tuan, Perdana Menteri tak pakai seluar sepeda sebab banjir tuan-tuan. Masya Allah, tak mana aku pergi. Tarik balik, tariklah, tak apa. Walaupun bajunya lusuh, Allah bagi ilmu. Bila bagi ilmu bang, ketika Nabi hijrah, siapakah yang Nabi hantar orang nombor 1 untuk hijrah sebelum Nabi? Mus'ab bin Umair. Mus'ab pergi dulu mendidik penduduk Madinah, didik dengan ilmu yang Tuhan bagi kat dia. Itu yang hebat bang. Ini bekal kita bang. Wahai anak muda, ini bekal kita. Mana bekal kita untuk akhirat? Ni Mus'ab diberi ilmu, dia pergi dakwah tuan-tuan orang Madinah. Akhirnya Nabi berhijrah. Ketika peperangan Uhud, Mus'ab berjuang. Ketika berjuang tuan-tuan,
Mus'ab gugur sebagai syuhada. Kalau tuan-tuan pergi ziarah kubur Mus'ab bersama dengan Abdullah Al-Jahshi bin Jahshi dengan Sayyidina Hamzah, diletak di tengah. Zaman Sayyidina Umar berlaku banjir tuan-tuan, mereka mendapati mayat Mus'ab, mayat Abdullah bin Jahshi masih berdarah lukanya. Ni berjuang, bila berjuang tuan-tuan, Mus'ab gugur syuhada. Para sahabat cari para yang mati ni untuk ke bumi. Bila cari tuan-tuan dapat, mereka tutup dengan kain ke bumi, tutup dengan kain ke bumi. Sebab apa? Tak perlu mandi, tak perlu sembahyang. Orang syahid akan jadi saksi di akhirat. Ke bumi, sampai dekat Mus'ab tak ada kain. Cari-cari ada satu selimut kecil aja, mereka tutup kepala, terbuka kaki. Mereka tutup kaki Mus'ab, terbuka kepala. Mereka pergi jumpa, ya Rasulullah, ada seorang ya Rasulullah, orang muda ya Rasulullah, namanya Mus'ab bin Umair, orang hebat, dia ziarah ke Madinah, dialah yang memberikan ilmu, mengajar penduduk Madinah. Dia meninggal ya Rasulullah, kami nak ke bumi ya Rasulullah, kami ada satu kain ya Rasulullah, kami tutup kepala, terbuka kaki, kami tutup kaki, terbuka kepala, nak buat macam mana ya Rasulullah? Nabi menangis. Nabi terkenang, Mus'ab anak orang kaya, mati tak ada kain ke bumi. Lalu Nabi kata, wahai sahabatku, ke bumilah Mus'ab dengan kamu tutup kain tersebut akan kepalanya. Kakinya ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, kakinya kau tutuplah dengan daun-daun kayu yang berada di sebelah Mus'ab. Mus'ab di ke bumi dengan ditutup dengan kayu, tapi dia jamin syurga Allah. Wahai penduduk Sembilang, kamu yang di ke bumi dengan kain susra, jamin syurga Allah. Tu pun duk halang program agama lagi, tu pun nak jamin syurga Allah. Ni duk hina ustaz-ustaz nak jamin syurga Allah, sedangkan dia mengajar ilmu. Sebab tu wahai anak muda, cari ilmu bang. 10 tahun akan datang, insya-Allah Perdana Menteri Malaysia tanpa seluar sependa. Saya yakin tuan-tuan. Sebab kata ustaz ni doa tuan-tuan. No ada no? No? Woi, enggak. Itu Mus'ab, itu bekal dia ilmu. Lagi apa? Satu lagi insya-Allah saya bagi pada ustaz. Satu lagi seorang hamba Allah. Tuan-tuan tahu siapa? Khalid Al-Walid. Khalid ni dia berjuang tuan-tuan, dia tak kira mana perbatasan. Sehingga tuan-tuan pernah Saidina Umar memecat Khalid Al-Walid, digantikan dengan Abu Ubaidah. Diganti dalam peperangan ni, tengah duk perang. Lalu dihantar utusan. Bila hantar utusan, wahai Khalid, kamu diganti oleh Abu Ubaidah. Khalid terus berjuang. Kalau kita macam mana? Tengah duk perang diganti, belah balik terus ya. Betul tak? Ni terus berjuang. Habis berjuang, wahai Abu Ubaidah, ini giliran kamu. Tengok, dipecat pun terus berjuang. Lalu mereka tanya, wahai Khalid, kenapa kamu terus berjuang walaupun kamu dipecat oleh Umar? Apa kata Khalid? Aku berjuang bukan kerana Umar, tapi aku berjuang Tuhan kepada Umar. Bang, ini hebat tak? Tengok, ketika dia mati, tuan-tuan nak mati, dia duduk atas katil, sakit tua. Lalu sahabat datang, wahai Khalid, bagaimana kamu? Dia kata apa? Menangis dia. Dia kata, hari ini aku akan dikebumikan. Sesungguhnya aku mati lebih hina daripada seekor kambing. Masya Allah. Sebab apa? Ni tubuh dia penuh dengan ni luka, tapi dia tak mati tuan-tuan. Tapi dia mati atas katil, tapi hidup dia semata-mata untuk Islam. Wahai anak muda, ini bekal kita bang. Kalau kamu hidup dengan Islam, harap mati dengan Islam. Tengok di Bangi tuan-tuan, ada seorang pakcik sentiasa di kuliah. Ni pi Kunuri, lari balik untuk dengar kuliah. Pi mana kuliah? Dia mati lepas solat Zuhur, ketika sujud di hadapan Allah. Allah bagi benda baik bang. Ingat, pokok fast, orang yang beruntung berbekal kita. Bila bekal itu jamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Makcik, mana bekal kita makcik? Kalau hidup duk hina ulama, hina orang-orang alim, hina orang datang masjid, mana bekal kita bang? Esok kita akan datang ke masjid ni, bila dah mati dibawa letak di depan, Pak Imam duduk belakang. Sepatutnya orang yang tak main masjid ni, Anas ambil nama. Yang mati ni tak main masjid, sembahyang dekat tandai, ataupun sembahyang dekat rumah dia. Baru dia tahu. Kami ingat tikam batu, bila ada orang tak main masjid, kita buat macam tu. Tak main masjid, sembahyang di rumah.
mayat-mayat di rumah sebab dia tak pernah main masjid. Dia mati ditanam hujung kubur tu seorang ya. Lepas tu pakat main semua, try tengok no? Oh, baru tahu ni banyak orang macam ni. Saya baca khutbah duk sembang tu, bom aku tak ada sembang juga tuan. Tapi yang bagi daripada lori, saya baca khutbah berhenti penuh, berhenti daripada lori. Habis ceramah, habis khutbah, lepas semayang, Ustaz, terima kasih Ustaz, kami daripada lori tak pernah kena puji. Ini kena puji Ustaz, alhamdulillah. Saya kata driver kerja yang paling sabar daripada lori lah. Nak pergi Kelantan tu berapa jam tuan-tuan? Kita nak kereta 4 jam paling lewat, depa 16 jam. Oh, orang potong orang ajak dia, lambat orang maki, cepat orang maki, potong orang maki, potong depa pom lampu lah pak. Tapi sabar. Saya kata orang yang paling sabar depa lori, depa hati doa, depa lori kena puji tuan-tuan. Ni dalam khutbah, ini khutbah alhamdulillah, hampa nak tidur aku elon jalan lena habis. InsyaAllah kalau boleh kekalkan tuan-tuan jawatan kuasa kita. Masjid Semilang ni bukan terkenal di sini, seluruh Malaysia. Saya pi bila kata Semilang orang kenal. Satu lagi masjid Bertam, satu lagi masjid yang tak pernah runtuh, je batu. Oh, terkenal tuan-tuan. Batu tuan-tuan, batu. Batu tu tak boleh buat apa tuan-tuan. Bubuh apa pun memang batu dia. Jadi insyaAllah saya haraplah tuan-tuan, sakaratul maut ni pasti berlaku. Mana bekal kita bang? Kan? Kita kata Allah semayang hebat. Bang, semayang kita belum tentu jamin syurga Allah. Tapi bang, buatlah dengan yang terbaik. Kita kata ya Allah aku banyak sedekah kita RM1. RM1 Ustaz. Ada orang bagi RM1, gaji RM3,000 bagi RM1. Cuba tuan-tuan bayang. Semalam saya buat forum, kami dah 4 hari dengan Ustaz Aslin. Saya Aslin tengok forum muka dia, aku pun meluat tengok dah. Tapi kami sayang tuan-tuan. Ni malam terakhir ni, alhamdulillah, dua malam lepas kita buat forum kutip derma. Ada yang bagi rantai, bagi cincin, bagi gelang Ustaz tu. Ni bagi, saya kata kalau RM1 nak hantar pergi Kelantan, apa boleh buat? RM1 tuan-tuan, gaji RM3,000 bagi RM1. Nak buat apa? Mereka hilang rumah RM2,000 bang. RM2,000 hilang rumah, kita bagi RM1. Kok jamban pun tak lepas. Tuan-tuan bayang, nak berak pun kena duit kan? Tu berak duit 3 kupang. Ni seketul sekupang tu, boom sekupang boom, jangan lebih 3. Berak pun kena duit. Sebab tu saya tuan-tuan masuk jamban, saya terkejut. Bukan saja di Pulau Pinang, di Johor sebenarnya saya dapat pantun tu lah. Masuk di jamban tu, mereka buat pantun kat saya. Masuk nak kencing kan, kita duduk, ada pantun pula. Bapak kucing, mak tikus, lepas kencing sila jirus. Kita pun kecil-kecil juri. Lepas tu nak terberak, ada pantun pula dah. Burung merak, ikan lampam, lepas berak sila pam. Depa pandai tu tuan-tuan. Jadi kita pun tak payah habaq tu faham Perdana Menteri gelak dah. Hang sulak spender tak pakai anda awak. Tuan-tuan, mana sedekah kita? Bagi RM1, bagi RM2, cuba bayang. Ni malam ni, tuan-tuan bagi derma tuan-tuan, RM10 cukup dah. Kita boleh dapat malam ini RM20,000. Masjid Bertam, saya dengan Ustaz Aslin, kita ceramah, orang tak ramai, 5,000 orang. Kita dapat malam tu RM32,000. Saya dengan Ustaz Jeffrey buat forum untuk Mahat Tafiz Al-Faizin. Saya kata sahabatku, ada orang sanggup bagi derma dekat saya 1 biji van. 1 biji van 124,000. Apa sumbangan kita? Malam tu Darul Faizin dapat 22,000, 1 rantai emas, 1 cincin emas. Malam ni kapet ini kita nak tukar yang biru ni jadi hijau. Kalau 2,000, Pak Imam ajar hijau, Halim biru lagi. Kalau tuan-tuan boleh seorang RM10 bang, Allah, RM10 satu kaki tak lepas. Tapi kalau bubuh tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan, inilah tempat kita solat, orang sujud kita dapat pahala bang. Bukan kira biru hijau, inilah tempatnya. Ni ramai duduk ni tuan-tuan, ada satu petak satu kaki RM10. Kita duduk ni tuan-tuan, selagi mana dia duduk dia dapat pahala. Orang yang bagi kapet dapat pahala dah, dapat pahala lah. Tapi orang tak nampak. Inilah bekal kita bang akhirat. Faqad fas.
malam ini dengan semangat yang ada kita akan tukar biru ini jadi hijau. Saya lantarkan kutipan derma. Mari tuan-tuan yang bertugas tolong bergerak untuk kita kutip insya-Allah derma kita pada malam ini. Kalau tak sempat pun insya-Allah di luar sana kalau tuan-tuan tak bawa duit, kita sediakan tikas sejadah. Jadi tuan-tuan boleh bubuh. Jangan buat biru lah, biru tu orang tak mau lah tuan-tuan. Buh yang hijau RM5 menjadilah. Ada orang kata ustaz RM1 pun jadi. Saya kata apa? Dia kata daripada tak buh langsung biar buh. Janganlah bagi banyak sikit. InsyaAllah kita harap malam ni boleh dapat dalam 20,000 dan ada sponsor-sponsor boleh support. Kita nak tukar kapet ini kerana kapet ni telah pun kena ayat kencing tuan-tuan. Jadi eloklah ditukar dan harap-harap bukan saja tukar, aircon pun mereka tak pasang. Panas nak mampus. Ada aircon tak? Awak panas? Ramai. Oh bagus. Tambah lagi insya-Allah. InsyaAllah jalan sampai belakang. Makcik-makcik kalau mampu ada duit dan insya-Allah gelang-gelang rasa tak mau guna dah, bagilah. InsyaAllah makcik kita gunakan kapet ini untuk sembahyang. Selagi mana kapet ini diguna, selagi itulah pahala kita di akhirat. Ini bekal kita. Faqad faz, itulah orang yang beruntung. Sekian.